Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrul Izzat bin Arba'in daripada kelas P3S212. Hari ini saya akan membentangkan isu keruntuhan akhlak remaja, masalah konten sekolah. Mula-mula kita lihat kepada definisi konten, iaitu menurut Kamus Dewan, konten didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran. Dari itu, konten juga merujuk kepada pelajar yang menghadiri sekolah tetapi tidak menghadiri kelas, sama ada salah satu kelas, beberapa kelas atau kesemua kelas dalam satu-satu hari. Jadinya definisi konten ni boleh dikatakan oleh remaja-remaja ni, pelajar-pelajar ni, dia lari daripada tanggungjawab untuk menuntut ilmu, sama ada mereka ni datang ke sekolah dan tidak menghadiri kelas ataupun datang langsung ke sekolah tanpa alasan yang munasabah. Kita lihat pada punca dan cara penyelesaian konten sekolah. Yang pertama, sikap remaja. Okay. Punca dia ialah remaja ni tidak berminat langsung untuk belajar. Mereka ni rasa apabila mereka datang ke sekolah ni adalah untuk mengisi masa kosong mereka dengan perkara yang tidak berfaedah. Jadinya mereka ni rasa tidak perlu lagi mereka datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Kemudian mereka ni tidak sedar kewajipan menuntut ilmu tu. Sebagaimana Rasulullah SAW ni pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, iaitu menuntut ilmu ni adalah wajib kepada setiap muslim. Jadinya mereka ni tidak sedar kewajipan tersebut. Jadi mereka rasa tidaklah berdosa untuk mereka konten sekolah ni. Kemudian ialah tidak menyiapkan kerja sekolah. Apabila remaja ni tidak menyiapkan kerja sekolah, makanya remaja-remaja ni rasa takut untuk datang ke sekolah kerana apabila mereka datang ke sekolah, mereka akan dimarahi oleh guru-guru disebabkan tidak menyiapkan kerja sekolah. Jadinya mereka mengambil pilihan untuk konten sekolah. Jadinya penyelesaian dia ialah remaja ni perlu dibimbing dari awal untuk menerapkan rasa cinta kepada ilmu. Apabila remaja ni melangkah saja masuk dalam alam persekolahan, mereka ni terus diterapkan dengan rasa cinta kepada ilmu. Terus diterapkan dengan kesedaran mereka terhadap kewajipan Islam ni, mewajibkan terhadap Muslim ni untuk menuntut ilmu. Apabila mereka diterapkan dari awal, maka mereka ni tidak lagi rasa konten sekolah ni adalah perkara yang bermanfaat. Mereka akan lebih rasa belajar belajar di sekolah menuntut ilmu ni perkara yang sangat bermanfaat bagi mereka. Kemudian, punca yang kedua ialah guru ni perlu merancang pengajaran yang menarik bagi mengelakkan dari memberi banyak kerja sekolah. Okey. Apabila perancangan PDP guru tersebut menarik dan tersusun, maka penyampaian ilmu-ilmu kepada remaja ni lebih senang dan lebih mudah. Oleh itu, guru ni dia tak perlu lagi beri banyak kerja sekolah kepada murid ni sehingga menyebabkan bebanan kepada murid. Jadinya guru ni perlu merancang pengajaran yang lebih menarik dan lebih tersusun. Kita tengok pada yang kedua ialah ibu bapa. Punca dia ialah ibu bapa ni terlalu sibuk bekerja. Apabila ibu bapa ni dia terlalu sibuk bekerja, mereka ni sehingga mengabaikan anak-anak mereka di rumah. Apabila anak-anak ni terabai di rumah, mereka akan melakukan perkara yang boleh memberikan mereka perhatian daripada ibu bapa, iaitu seperti memberontak, konten sekolah dan sebagainya. Apabila mereka ni dapat perhatian daripada ibu bapa tu, mereka rasa seronok. Jadinya mereka akan melakukan pemberontakan tu sehinggalah menyebabkan salah laku dan masalah keruntuhan akhlak tu berlaku. Yang ketiga dia adalah tidak memenuhi keperluan anak untuk ke sekolah. Sebagai contohnya, murid-murid remaja-remaja ni dia rasa malu apabila mereka tidak cukup keperluan untuk ke sekolah sebagaimana kasut, baju, beg, pensel dan sebagainya. Apabila mereka rasa malu untuk menghadiri sekolah macam tu, mereka ni akan memilih untuk ponten sekolah dan tidak terus datang ke sekolah. Jadi penyelesaian dia ialah ibu bapa ni dia perlu mencari waktu bersama anak-anak. Mereka perlu meluangkan waktu supaya anak-anak ni dia dapat perhatian yang cukup daripada ibu bapa.
Yang kedua ialah berusaha memenuhi keperluan anak-anak ke sekolah. Okey. Seperti mana kewajipan remaja untuk menuntut ilmu, ibu bapa ni juga wajib memenuhi keperluan anak-anak untuk ke sekolah kerana apabila remaja ni dia rasa seronok, rasa cukup dan rasa tidak malu lagi untuk ke sekolah, mereka ni akan menuntut terus datang ke sekolah dan bersemangat untuk datang ke sekolah. Yang ketiga ialah memberi nasihat dan semangat untuk anak-anak ni ke sekolah. Okay, kita tengok daripada rakan sebaya. Okay. Punca rakan sebaya ni ialah dia terlalu mengagumi rakan-rakan yang melakukan kesalahan. Apabila mereka rasa melihat rakan-rakan mereka melakukan konten sekolah dan sebagainya ni, mereka rasa hebat. Mereka rasa itu adalah salah satu perkara yang perlu diikuti. Dia akan merasa rakan-rakan dia ni lebih hebat daripada orang-orang lain. Dan apabila merasa remaja ni akan merasa hebat apabila melakukan perkara yang salah yang mampu memberikan rasa takjub kepada rakan. Apabila mereka pula melakukan masalah konten sekolah ni, mereka rasa lagi hebat apabila rakan-rakan dia akan melihat dia macam sebagai satu panutan yang perlu diikuti. Jadinya remaja ni apabila dia dah rasa diri dia hebat, dia akan rasa lebih bangga. Dia akan rasa lagi nama dia menaik. Jadinya remaja ni dia akan lebih melakukan perkara-perkara masalah konten dan sebagainya dan terus membawa kepada masalah keruntuhan akhlak yang lebih serius. Jadinya remaja ni juga dia merasa seronok berada dalam lingkungan rakan sebaya yang mahukan kebebasan yang terlampau. Sebagai contoh dia, apabila mereka dalam lingkungan rakan sebaya yang taat, yang patut mereka akan merasa bosan dan tidak menjumpa keseronokan dia. Tapi apabila berada dalam kalangan rakan sebaya yang melakukan masalah yang banyak, yang mahukan kebebasan yang terlampau ni, mereka akan rasa seronok. Di situ mereka akan rasa bebas. Jadinya penyelesaian dia, ibu bapa ni perlulah memantau anak-anak mereka berkawan. Sebagaimana ibu bapa ni perlu luangkan masa, tapi ibu bapa ni juga perlu memantau anak-anak mereka berkawan. Adakah kawan tersebut membawa faedah kepada remaja tersebut ataupun tidak. Okay. Lepas tu terapkan dalam diri remaja untuk menjadi seorang ketua yang mampu memberi manfaat kepada rakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okay. Jadinya ini sama seperti sabda Rasulullah SAW. Apabila seseorang itu berkawan dengan penjual minyak wangi, maka dia akan dapat wanginya. Dan apabila dia berkawan dengan tukang besi, dia akan dapat rasa bahangnya. Jadinya, kita terapkan dalam diri remaja tu untuk menjadi seperti seorang tukang penjual minyak wangi tu. Sebab apa? Supaya dia ni dapat menjadi ketua yang mampu memberikan manfaat kepada rakan-rakan dia. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menuntut kewajipan Islam tersebut. Yang ketiga ialah melarang remaja untuk bergaul secara bebas dengan masyarakat yang tidak membawa faedah. Sebagai contohnya, remaja-remaja sekarang, sebagai contoh yang duduk di rumah flat ataupun taman, dia lebih terdedah kepada pergaulan masyarakat yang lebih besar. Jadinya di dalam masyarakat tersebut, dia ada golongan masyarakat yang membawa faedah kepada remaja dan ada juga yang tidak membawa faedah kepada remaja. Sebagai contohnya, berkawan dengan yang menghisap gam dan sebagainya. Itu tidak membawa faedah. Jadinya kita kena larang remaja tersebut untuk bergaul dengan mereka-mereka tersebut. Yang keempat ialah sekolah. Punca yang pertama ialah peraturan sekolah yang terlampau ketat sehingga menyebabkan remaja ni memberontak. Apabila sekolah dia melaksanakan satu peraturan yang sangat ketat untuk remaja ni dia bukan rasa takut tapi dia akan lagi memberontak untuk menghapuskan peraturan tersebut. Punca yang kedua ialah persekitaran sekolah yang tidak ceria menyebabkan remaja merasakan tidak seronok untuk menghadiri sekolah. Apabila persekitaran sekolah tu rasa kusam, ceria, bosan dan sebagainya,
remaja-remaja ni rasa lagi tidak bersemangat untuk datang ke sekolah. Tidak lagi seronok untuk melihat persekitaran sekolah dan untuk apatah lagi untuk belajar di dalam kelas. Jadinya mereka ni akan memilih untuk ponten sekolah, tidak menghadiri sekolah atau sebagainya kerana rasa bosan apabila menghadiri sekolah. Mereka tidak lagi merasa sekolah tersebut sebagai rumah kedua mereka. Jadi penyelesaian untuk punca yang pertama tadi ialah pihak sekolah ni dia perlulah menetapkan peraturan yang sesuai untuk remaja dan tidak terlampau mengongkong remaja. Okay. Ini bermaksud peraturan tersebut bukanlah mengikut keinginan remaja, tetapi peraturan tersebut sesuai dengan remaja. Sebagai contohnya, apabila remaja tersebut melakukan kesalahan, pihak sekolah tidak terus menghukum remaja tersebut dengan membuang sekolah ataupun menggantung sekolah, tetapi dengan menghantar remaja tersebut ke bilik kaunseling dan cuba untuk mengetahui apa masalah yang timbul dalam diri remaja sehingga menyebabkan remaja ni dia melakukan masalah tingkah laku tersebut. Jadi kat sini apabila remaja tu dia ponten sekolah, pihak sekolah dia tidak terus menghukum remaja tersebut dengan gantung sekolah ataupun buang sekolah, tetapi pihak sekolah ni dia perlu hantar remaja tersebut ke pihak kaunseling untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh remaja sehingga menyebabkan dia ni melakukan masalah ponten sekolah. Jadi kita tengok pada penyelesaian kedua dia ialah sekolah ni dia perlulah melakukan program sekolah ceria yang mana perlu dilaksanakan bagi menimbulkan persekitaran yang bagus untuk remaja menuntut ilmu dan memberi galakan untuk remaja menghadiri ke sekolah. Sebagai contoh dia, program sekolah ceria ni macam contoh pihak sekolah ni dia menceriakan keadaan dalam kelas, menyediakan persekitaran sekolah, menyiapkan taman, menyediakan infrastruktur yang lengkap dalam sekolah tersebut. Apabila semua ini pihak sekolah lakukan, maka murid ni, remaja ni dia akan rasa seronok. Apabila infrastruktur yang cukup untuk belajar, murid ni akan rasa lebih semangat untuk belajar. Apabila keadaan persekitaran kelas yang ceria dan sebagainya, murid ni dia rasa sekolah ni adalah rumah keduanya dan rasa ingin selalu datang ke sekolah. Hal ini mampu untuk mengurangkan masalah ponten sekolah dan masalah akhlak yang sebagainya. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.